dia cakap Aidan Tosuat. Jadi manakah dia peranan Kementerian Perhubungan? Tahap orang kata kita pun dah tak boleh nak itulah saya sebab saya pun hutang dah banyak kan. Saya dengan investor ni lah sebenarnya saya betul-betul galak lah nak bayar balik hutang dia orang ni kan. Jadi saya kalau duit saya tu saya mungkin boleh lagi saya kejar, saya naik turun pun tak apalah. Kalau dia nak lari-lari pun saya at least saya akan jumpa dia jugalah. Sebab saya tahu dia takkan lari dan dia ada dekat sana dan saya tahu permainan dia. Sebab dia ni backup dia banyak. Dengan kuasa yang dia ada, bila duit tu dah sampai dekat tangan dia, dia boleh buat apa yang dia suka. Maknanya kalau kita jumpa dia cakap, you dah kacau saya punya, saya tak bagi balik duit you. Macam tu. Dia ugut lah. Dia ugut macam tu lah. Dia memang strong foundation dia dulu. So, berapa ramai yang pelabur bawah bang? Yang saya punya 2 orang je. 2 orang. 2 orang je pelabur saya. Kawan. Dia dapat daripada Selcom dan saya tak tahu macam mana dia fikir boleh dapat buat macam tu sehingga kan orang sanggup kan? Macam kalau kedai-kedai biasa ni dia mesti apa orang kata tengok harga tu terlampau rendah sangat kan, dengan harga yang distributor bagi memang tak masuk akal. So dari situ orang akan melabur secara cepat lah. Dia akan masuk secara amount yang besar lah, bukan setakat 2,000 3,000, memang 10,000 20,000 sekali masuk macam tu lah. Jadi memang dari situ yang saya cakap tadi, bila dia dah dapat duit tu, okey, dia kata bila dia janjikan pada masa yang nak tetapkan untuk dapatkan kad tu, dia delay. Bila dia delay, pada masa yang sama dia meniagakan. Dia ambil modal tu, dia meniagakan sebab dia ada lesen tu. Dengan harga tu, jadi bila dia dah seminggu 2 minggu dia dah dapat berlipat kali ganda duit tu, jadi baru dia bagi sekali kad tu. Macam tu. Kadang-kadang tak cukup dia bagi macam tu. Jadi bila keadaan tu berlalutan macam tu, orang yang melabur ni rasa rugilah kan. Jadi dia pun macam rasa kita check tengok harga ni betul ke tak betul kan. Jadi dia macam kita rasa dah macam ada sesuatu yang tak kena lah. Jadi dia terus pergi ke pembekal Selcom. Dia tanyakan, adakah Selcom keluarkan harga macam sekian banyak apa semua. Lepas tu, okey, sekarang ni kalau harga macam ni, bolehkah you bagi dekat key dealer you harga macam ni? Selcom kata tak ada. Harga kita dah standard macam ni. You tak boleh dapat harga macam ni. So dari situ bila orang dah report dengan Selcom macam tu, yang Natrah ni dah dapat tahu, dia gunakan pula, dia kata kenapa you pergi kacau bisnes saya dekat sana. So kalau you dah kacau duit you sana, sekarang duit you dah tersangkut dekat sana, you tak dapat apa-apa. Bukan ugutan dia lah. You tak dapat apa-apa. So sekarang duit you tak ada dah. Kalau you nak, you tunggulah. Dia kata. You tunggu macam tu. Macam saya punya kes ni, dia tak boleh cakap macam tu. Sebabnya saya tak kacau dekat Selcom. Saya satu orang je yang tak kacau dekat Selcom. Saya tunggu dia punya information yang seterusnya. Tapi mungkin dia tengok saya tak kacau dengan Selcom, dia main pula yang lain. Macam itulah. Duit saya, dia tengok saya berlembut kan. Saya pun jenis, yelah kita kata, kita tak mau kasar-kasar, tak mau cerita apa orang kata ugut-ugutnya lah. Kita tahu undang-undang kan. Jadi saya rasa bila duit saya dah ada dengan orang, apa yang saya boleh buat lagi? Kecuali saya tunggu dan pujuk dia. Macam tu je lah. Jadi pujuk, dia pun bagilah duit tu. Secara yang saya cakap tu je lah. Dia kata, okey, dia janji dia akan bayar balik duit saya. Tapi saya tanya balik, mana pergi duit saya tu? Saya tak ada kacau bisnes you. Saya cuma pelaburan saya masuk dalam, saya cuma melabur duit ni dulu. Atas dasar you bagi saya sekian-sekian harga. Jadi saya tak ada ganggu apa-apa bisnes you. Jadi kalau you tak boleh bisnes you, bagi balik duit saya lah. Macam tu je lah, senang lah. Tak payah you kata duit saya tersangkut lah, orang ni dah kacau lah. Itu bukan masalah saya kata. Jadi bila benda ni dah lama apa semua, okey, dia lari-lari lah. Saya datang office dia tak ada lah. Lepas tu saya nak jumpa dia cakap, tak boleh lah, saya ada meeting sini lah, meeting sana lah, apa semua dia kata kan. Okey, bila dia dah lari-lari macam tu, saya sendiri pergi office dia. Saya pergi office dia ada pasang bodyguard kat situ, dia ada pasang CCTV, dia allow orang yang betul-betul yang dia boleh maknanya orang yang tak ada masalah dengan dia je. Macam saya kan, saya boleh bincang lagi dengan dia, okey, dia boleh panggil saya masuk.
Okey, dia masuk, dia ceritalah macam ni, macam tu apa semua. Duit you saya akan bayar, dia kata macam ni, macam ni. Okey, dia nak tunggulah. Dia kata ada satu lagi investor yang besar, dia kata dia nak tunggu, dia nak buat stok banyak kad, dia kata jadi dekat sana nanti. Okey, tak apa, kita meniaga balik macam. Jadi berbagai-bagai janjilah yang dia taburkanlah kat saya lah. Jadi saya pun tak apalah, tunggulah kata saya tu. Jadi dalam masa saya nak tunggu tu, dan kawan saya ni pun dia pun turun naik dekat dengan tu. Jadi saya tak pastilah. Saya ingat kawan saya ni pun dah macam dah ada fair tu dengan dia tu. Dah ada fair, maksud saya tu macam apa-apa saja yang saya tanya dia kata, "You tunggulah." Dia kata macam ni macam tu, dia kata orang ni tengah buat proses macam ni, orang ni tengah buat proses macam ni, dia kata tunggu duit tu apa memang ada lah macam tu lah. Jadi saya pun dengan kawan saya ni dah macam tak percaya dengan dia lah. Maknanya dia mungkin dia sebenarnya dia tak keluar modal. Yang keluar modal saya. Dia ni sebagai orang tengah saya je. Tapi dia ni sekarang ni Muhammad Hanif bin Muhammad Said ni dah makan duit saya sebabnya dia minta ambil komisen daripada apa yang dia yang di belakang saya tu dengan si Natrah ni. Dia dah ambil komisen. Maksud saya tu okey, bila dia dah nampak macam ni, dia kata, "Oh, aku pun boleh tarik orang macam ni untuk melabur sekali dengan Natrah ni untuk dapatkan komisen." Maknanya mungkin certain 10,000, okey sekian komisen dia dapat. Tapi dia tak keluar duit lah. Dia tak keluar duit 1 sen. Kad terlari kan. Dia tu. Ah. Dia bawa kad terlari. Dia yang bagi kad tu semua. Dan kawan saya seorang ni yang tak sempat nak datang ini lagi tu, yang atas ni sama juga dengan kes tu. Yang Hanif ni bawa, yang dia dah melabur 40,000, tetapi bila dia ada kad, tapi kad tu dia dah jual ke orang lain. Jadi makna bila dia jual ke orang lain, dia cakap kad yang kawan saya ni dah tak dapat dah, dia kata. Jadi tersangkut juga kat situ. Fikir belagak macam wakil. Belagak macam wakil. Jadi sama juga saya dah fikir ini orang pun sama juga 2 kali 5 juga. Sama dah masuk jarum juga dengan dia ni, dan dia pun dah manipulate juga semua orang yang nak melabur ni untuk terjerat sekali sama. Dan saya dengar dia dah tarik orang, saya ingat tak kurang dari 300,000 untuk masuk dekat sini. Dan Natrah ni dah dapat duit tu. Dan saya tahu dia ni sebagai proxy je. Ada orang di belakang dia yang menyelenggarakan, yang bagi modal dekat dia buat kerja macam ni. Dia kata dia ada petik dengan saya, dia ada cakap dengan saya lah, Datuk Said macam tu, Datuk Said nama dia. Saya tak tahu yang mana satu Datuk Said lah. Mungkin dalam Malaysia ni pun ada banyak datuk kan. Ramai datuk kan. Jadi saya tak tahu. Dia kata Datuk Said ni yang kawan saya ni lah, masa dia okey lagi dengan saya, dia kata yang si Natrah ni sebagai proxy je, dia kata. Dia ni kalau ada apa-apa benda ke apa semua, dia kata datuk ni yang bagi duit. So saya fikirlah kalau dia dah kekuatan dia dekat situ, dari segi apa nama cover dia besar kan, kuat kan. Jadi dia tidak matikan perniagaan dia ni. Dia jalankan juga. Jadi kalau you nak lawan, you lawan court lah. Macam tu je lah. The backup is good lah. You lawan court lah. Dan dia pun ada satu lawyer yang paling kuat tau. Itu lawyer dia. Dia tu dia pasang lawyer tu dulu. Dia cakap ini lawyer ni dia ambil kes besar dulu. So lawyer ni dia kata memang bagus. So sekarang ni apa-apa yang berkenaan dengan apa, dia akan pasang lawyer dia yang ni. Itu. Jadi saya sebagai orang kata pelabur ni, kita baru nak melabur, saya tak tahulah undang-undang macam mana kan. Kita pun tak berkecimpung dengan apa benda-benda yang kotor macam ni. Jadi saya tak dapat nak apa kita katakan gambarkan macam mana saya nak berfikir nak buat benda ni kan. Saya dah fikir saya kalau saya cekik dia ada bodyguard, susah. Kalau saya entak meja pun tak ada guna juga. Duit dah kat dia. Jadi pujuk rayu lah saya pun. Saya pun make SMS lah, saya pujuk rayu lah, tolonglah saya kan, duit orang ni macam mana. Kalau you tak boleh bayar duit saya pun, you bayarlah duit investor saya ni. Saya tak larat nak bayar duit orang ni, kata. Saya pun banyak komitmen lain yang saya nak buat. Saya dengan hutang-hutang orang, dengan hutang bank apa semua saya nak bayar. Jadi saya pun tak larat. Bank dah beberapa kali telefon macam ni, telefon macam tu. You apa kena ni? Dulu you okey, sekarang tak okey, macam mana ni? Kan? Sebab saya ambil duit saya melalui kad. Dan saya ambil duit saya melalui investor. Saya punya kes ni. Jadi saya ambil pelaburan tu semata-mata untuk melabur dalam perniagaan ni. Saya fikirkan perniagaan ni betul lah.